Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we continue with our first topic. Nampak slide bahasa Inggeris lah, no? Tapi tak apalah, saya boleh explain dalam bahasa Melayu. Baik, ini adalah bab yang pertama, iaitu Introduction to Public Sector Economy. Maknanya hari ini kita akan tengok tentang konsep apa itu ekonomi dan beberapa konsep-konsep yang ada dalam ekonomi lah. So, kita akan tengok satu persatu insyaAllah hari ini. Kemudian ada beberapa juga fundamental issue dalam ekonomi yang kita akan lihat. Kita akan bandingkan juga makro dan juga mikro. Okay? Dan insyaAllah hari ini kita akan sampai kepada pemikiran ekonomi, iaitu kita ada Adam Smith dan juga John Maynard Keynes. Kita ada dua saja pemikir. Dan kemudian kita akan sampai kepada economic system lah. So, yang the role of government tu, kamu boleh rujuk satu lagi video. Yang itu kita dah ada set up dekat dalam OL. Okay? Baik. So, pastikan selepas belajar ni, kita nilai balik lah. Kita ni boleh tak, mampu tak nak explain tentang beberapa konsep tentang makro dengan mikro dalam perspektif sektor awam lah. Okay? Kemudian, mampu tak kita nak bezakan sistem-sistem yang ada kat dalam dunia. Kita akan tengok dulu, ada ikutkan ada 4 lah kalau biasa. Tapi kali ni, untuk silibus kita sentuh kepada 3 sajalah. Kita punya sistem ekonomi yang mana apply dekat dalam dunia lah. Dan akhir sekali, sepatutnya kita kena highlight tentang fungsi kerajaan dalam ekonomi. Macam mana kerajaan campur tangan dari segi harga barang melalui cukai dan juga subsidi. Baik. Apa itu ekonomi? Dan kenapa perlu belajar ekonomi? Okay, kalau kita nak tengok konsep ekonomi, sekejap lagi kita akan tengoklah fokus ataupun tumpuan dia. Tapi sebelum tu, kenapa kita sebagai makhluk Tuhan, okay, sebagai manusia ni kita kena belajar ekonomi? Sebab sebenarnya, mengikut kalender, okay, dia ada 5 alasan ataupun 5 sebab. Kalau kita nak lihat kepada keperluan kita sendiri, kursus GMGF 1014 ini, dia adalah kursus prerequisite. Maksudnya, kamu kena lulus juga untuk kursus ekonomi ni, supaya kamu nanti ke depan kamu boleh ambil subjek yang ada syarat. Seperti dasar awam, dasar dan analisis fiskal. Maknanya kena belajar juga, kena ambil juga. Suka tak suka, tapi kalau boleh kita sukalah. Maknanya kamu kena belajar, kamu kena lulus, baru kamu boleh ambil next courses lah yang mana ada prerequisite tu. Okey, kita patah balik kepada reason daripada kalender lah. Okay, kalender kata kita kena belajar ekonomi sebab maksudnya adalah economic reasoning. Dari segi pemikiran kita sebagai hamba Allah ni, yang Allah cipta, memang kita ni dah berfikir secara ekonomi. Kadang-kadang kita rasa macam hebatnya Allah cipta kita ni. Katalah kita ni adalah seorang pengguna. Dalam masa yang sama kita juga mungkin jadi peniaga. Kalau kita faham tentang konsep, maksudnya fungsi kita sebagai manusia, sebagai kita pembeli, sebagai fungsi kita sebagai penjual, dia akan ada behavior yang berbeza. Sebagai contoh, saya bagi tahu. Okey, kalau kita sebagai pengguna, selalunya ni cara fikir kita nak harga yang murah, kuantiti yang banyak supaya dia dapat memenuhi kita punya kehendak dan kepuasan kita. Kita nak harga murah. Bila harga mahal, kita tak boleh nak beli banyak. Berbeza pula dengan kalau kita juga adalah seorang penjual. Bila kita nak jual barang, kita punya kesukaan kita, kecenderungan kita adalah pada harga yang tinggi. Nampak tak benda yang kontra tadi? Kalau you jadi pembeli, you nak harga murah. Tapi you nak jual, kenapa you nak jual dengan harga yang tinggi? Itu dia punya sifat dia yang saya kata special, yang istimewa yang Allah cipta. Bila namanya kita ni sebagai penjual, selalunya kita nak berniaga dan kita nak untung. Okay, macam mana kita boleh cuba menggunakan sebanyak sumber yang boleh untuk menghasilkan barang supaya kita dapat keuntungan lah. Maknanya kita kena fikirkan dari segi kos yang tak terlalu banyak untuk kita pastikan harga tu boleh dijual di pasaran. Kalau mahal sangat, siapa nak beli kan? Okay. So maknanya yang ini saya kata reasoning ni, maknanya Allah memang dah cipta kita sebagai manusia, memang kita dah berfikir secara ekonomi. Cumanya bila tindakan kita ni dia menjadi satu
satu tindakan yang boleh dikatakan akan memberi kesan kepada pasaran. That's why adanya ilmu ekonomi untuk menguruskan manusia ni dari segi nak mengatur tentang permintaan dan penawaran. Yang macam itulah. Okey. So maknanya memang kita kena belajarlah kita nak menguruskan kehidupan kita kan. Okey, yang kedua, Colander kata bila nak belajar ekonomi sebab ada terminologi tertentu. Yang ni kita mungkin create lah. Dalam bidang ekonomi, maknanya pakar-pakar ni dia create some terms. Contoh, faham tak tentang KDNK, keluaran dalam negara kasar ataupun GDP, Gross Domestic Product. Sorry. Kemudian kita ada beberapa istilah lain. Dalam kewangan ni kita banyak berdepan dengan konsep-konsep seperti defisit. Itu banyak konsep makro lah. Inflasi. Okey, apa lagi? Deflasi. Banyaklah perkataan-perkataan yang rasanya kita kena belajar dan kita kena tahu tentang beberapa istilah dalam ekonomi. So, kita kena belajar ekonomi. Okey, yang ketiga economic insight. Maksudnya dari segi yang ini pemikiran yang dalam bentuk lebih kepada konseptual dan teoretikal lah, yang kita kata lebih kepada analisis. Maknanya perlu ada satu level yang next level lah. Bila kita kata kita nak buat sebarang keputusan, maknanya kita kena perlukan analisis, kita kena perlukan data. Maknanya dari segi bidang ekonomi ni kita perlu ada pengetahuan. Contohnya macam kalau kerajaan nak buat decision tentang menghapuskan dah ceiling harga ayam. Maksudnya dah lama dia kaji. Mungkin dari segi burden kerajaan menanggung subsidi, ataupun mungkin dia melihat dari segi keadaan harga di pasaran. Apabila kerajaan campur tangan dalam bentuk meletakkan harga ceiling, sebenarnya nama harga ceiling ni dia memang harga yang tertinggi boleh dijual, tetapi dia adalah jauh lebih murah daripada harga yang sepatutnya dijual. Faham tak? So, mungkin dia boleh mendatangkan kerugian kepada pembekal ataupun orang tengah lah yang menjual ayam. Sebab harga itu ditentukan yang mana jauh lebih murah daripada harga pasaran sebenar lah. That's why yang ini kita kata mungkin perlukan kajian-kajian. Yang ini kita panggil sebagai economic insight. Okay. Next kita ada reason lagi, iaitu economic institution. Mungkin disebabkan oleh keperluan untuk menguruskan manusia ni, ada diwujudkan institusi-institusi yang lebih kepada bersifat kewangan ekonomi lah. Kita ada perbankan dan sebagainya. So maknanya institusi ini yang akan menguruskan dari segi perjalanan dalam pasaran dan sebagainya. So memang kita kena belajar ekonomi. Dan akhir sekali disebabkan oleh adanya pilihan-pilihan dalam dasar-dasar ekonomi. So maknanya kalau sebagai kerajaan dia nak menghasilkan sesuatu policy, dia kena tahulah dia kena ada ilmu ekonomi. Contoh macam bila kerajaan nak buat bajet. Kalau kerajaan nak buat bajet, dia mesti tengok keadaan ekonomi. Okey, kalau keadaan ekonomi sekarang ni, boleh kita kata keadaan tu sedang inflasi, mungkin apakah solution dia? Sama ada kerajaan menggunakan dasar keuangan ataupun option kerajaan satu lagi, kerajaan boleh gunakan dasar fiskal. Kalau dasar keuangan yang kerajaan gunakan untuk tujuan mengawal inflasi, iaitu kenaikan harga barang, maknanya mungkin kerajaan boleh berarahan kepada bank negara. Contohnya, kita tak galakkan kita punya rakyat untuk meminjam. Jadi dia mungkin akan ada arahan tentang kenaikan terhadap kadar bunga, mungkin terhadap OPR, kadar-kadar pinjaman sebelumnya lebih rendah, dia akan jadi lebih tinggi. Kenapa macam tu? Sebab dia nak cater kepada masalah ekonomi. Ataupun mungkin sebaliknya, kerajaan tengok berlaku pengangguran. Bila banyak berlaku pengangguran, contoh selepas COVID kan, maknanya macam mana kita nak atasi masalah pengangguran yang mana isi rumah bila menganggur, dia tak berbelanja. Bila tak belanja, kalau kita kata firma pula tidak menghasilkan barang, maksudnya firma pun kena belanja. Firma berbelanja ni dalam perspektif firma punya belanja, iaitu mengeluarkan modal untuk mengeluarkan barang. Itu perbelanjaan firma lah yang kita panggil sebagai pelaburan. Maknanya bila tempoh COVID, kilang tutup, operasi pejabat semua tutup. Maknanya kita punya perbelanjaan dari segi investment pihak swasta pun akan jatuh.
isi rumah, kena duduk rumah tak belanja pun akan jatuh. So bila kita kata semua orang tak belanja, dia akan mengurangkan kita punya aggregate demand, maksudnya perbelanjaan semua sektor. Sektor isi rumah tak belanja, sektor firma tak belanja. Bila aggregate demand kita jatuh, apa yang terjadi? Kita punya pertumbuhan ekonomi kita akan jadi slow dan mungkin kita dalam kategori sedang mengalami kemelesetan lah. Eh? So kita kena tengok pula data kemiskinan kita, data pengangguran kita. So kalau kerajaan melalui policy dia nak betulkan keadaan yang kita kata aggregate demand jatuh ataupun meleset ataupun pengangguran, apa yang kerajaan boleh buat? Dia ada option dasar fiskal. Contohnya kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan. Okey, maknanya pada masa ni mungkin hutang kerajaan akan tinggilah. Kenapa? Sebab pada masa ni kerajaan tak dapat nak mengenakan cukai. Kan banyak orang menganggur kan. Firma-firma pun tutup. So maknanya banyak mungkin pelepasan-pelepasan cukai ataupun kadar cukai dijatuhkan, dikurangkan. Bila cukai kurang, hasil kerajaan sikit. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan kena fikirkan semua orang kena meningkatkan perbelanjaan untuk setiap sektor masing-masing. Termasuk kerajaan. So bila kita kata kerajaan kena meningkatkan pendapatan, dia kena bantu sektor swasta untuk meningkatkan pelaburan, dia kena bantu isi rumah untuk berbelanja. Macam mana cara nak bantu? Maknanya itulah mungkin kerajaan bagi bantuan-bantuan lah. Bagi bantuan. Kerajaan akan spend banyak duit untuk masa zaman keadaan meleset. Especially kalau kita tengok COVID lah. So bila kita kata hasil tak ada, belanja kena banyak, yang itu kita panggil sebagai budget deficit. Dan bila defisit, duit kita sikit, belanja kita banyak. Maknanya kita kena pinjam. Bila kita pinjam, maknanya kita akan menghasilkan hutang. That's why hutang kita tu akan sentiasa meningkat lah. Yang itu kita nak kata, kita kena belajar. Bila saya cakap tadi, dia adalah tentang teori macam mana kerajaan menggunakan polisi kerajaan untuk menangani keadaan ekonomi lah yang tak stabil tadi. Okay, that's why kita kena belajar. Kalau you rasa tadi yang saya cerita tu laju, insyaAllah lepas ni dalam bab-bab kat belakang-belakang nanti dalam bab makro, saya rasa bab yang terakhir lah. Kita akan belajar tentang peranan kerajaan dalam polisi nanti. Okay, baik. Setakat ni ada soalan tak? Kenapa kita kena belajar? Okay, contoh-contoh soalan peperiksaan selalu ni adalah soalan-soalan MCQ lah. Maknanya kenal pasti manakah antara reason yang dinyatakan oleh kalender. Maknanya yang bukan jawapan tu, bukan daripada 5 ni, bukanlah jawapannya. Okey? Okey, kita ada 3 sektor yang kita kata tadi. Individu iaitu isi rumah. Okey, kita ada businessman, kita ada investor ataupun pelabur ataupun firma dan kita ada kerajaan. Ni kalau kita ikut ni dah jadi macam 3 sektor lah. So maknanya ekonomi ni penting kepada ketiga-tiganya. Bagi isi rumah, bagi individu, okey. Kita sebagai individu, kita belanja untuk apa? Kita nak memuaskan kita punya, nak meningkatkan kita punya kepuasan, nak memaksimumkan kepuasan. Belanja mesti nak ada feel seronok kan, dah makan mesti nak rasa kenyang. So kita cuba sentiasa berusaha untuk meningkatkan kita punya kepuasan. Okey, tapi kita nak meminimumkan kos kita, spend belanja kita. Cakap pasal kos nanti businessman pula. Okey, maknanya kita sebagai individu, kita tak nak mengeluarkan banyak duit untuk kita belanja, tetapi kita nak meningkatkan kepuasan kita. Okey, ekonomi pula bagi peniaga, bagi firma ataupun produser pengeluar, mereka berbelanja dekat pasaran, mengeluarkan modal untuk tujuan menghasilkan barang. Okay? Dan bila dia jual di pasaran, dia harap dia dapat untung. Yang itu dia punya target utama dia. Kita berniaga, kita nak untung. Tak ada orang berniaga nak rugi. Ataupun sedekah ke kan. Tak jadi peniaga lah. Maknanya dia akan jadi dermawan. So kalau kita kata producer, dia punya sifat dia dalam ekonomi dia nak meningkatkan atau memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Lagi banyak kos dapat dikurangkan, dia akan mengurangkan harga di pasaran. Bila harga di pasaran jauh lebih murah, makanya kita boleh agak mungkin ramai yang akan membeli sebab pengguna memang suka pada harga yang murah. Okey.
bagi pihak kerajaan, kenapa ekonomi penting? Penting sebab dia kena provide economic space yang efektif, yang efisien. Maknanya dia kena jaga kebajikan. Kalau kita tengok kadang-kadang pengumuman kerajaan ni, kita rasa sangat tak selesa. Harga barang terus meningkat, kita rasa tersepit. So macam mana kerajaan? Dia kata kita jamin harga apungan ini mungkin tidak akan terlalu membebankan. Adakah itu jaminan yang yang memberi betul-betul jaminan ataupun hanya kata-kata politik? Ini yang kita nampak dari segi kepentingan ekonomi dalam skop kerajaan. Dia kena menyediakan ruang ekonomi yang selesa bagi rakyat lah. Baik. Definisi. Baru nak tengok apa itu ekonomi. Okay. Ekonomi ni kita tadi pasal belanja, kita pasal mengeluarkan barang, atau dalam arti kata lain kalau belanja ni dia dekat dengan demand. Demand ni pula dia hampir kepada pengguna ataupun pembeli. Tapi kalau kita kata dari segi mengeluarkan barang, dia lebih kepada producer, firma kan yang produce barang. Maknanya adakah dia tentang demand and supply. So, kalau kita nak lihat tentang konsep ekonomi ni, kalau menurut Hashim, ekonomi ni dia relates dengan apa kita kata allocation of limited resources. Maknanya dengan sumber yang terhad, selalunya kita cuba nak memaksimumkan kita punya kepuasan ataupun kehendak kita, yang mana kehendak manusia ni selalunya tidak terbatas. Dalam arti kata lain, kehendak tak terbatas tapi sumber kita terhad. Macam mana kita nak buat keputusan dalam ekonomi? Itu yang kita lihat dari segi konteks Hashim lah. Kalau tengok Hashim punya konsep ni, dia lebih kepada perspektif individu pengguna. Kan? Maknanya kita ada duit, tapi duit kita limited, sikit, tak banyak. So macam mana kita nak belanja, tapi kita sangat happy dengan perbelanjaan kita tu. Itu yang Hashim cuba gambarkan tentang maksud ekonomi. Okay? Maksudnya dia melihat pada perspektif pengguna lah. Berbanding dengan Beck, Fisher and Dornbush, mereka ni pula melihat dari kacamata, dari skop ataupun perspektif penjual. Bila kita nampak tentang konsep dia, the study of how societies make decisions about what, how, and for whom goods are produced. Maknanya, apa yang Beck and Fisher ni semua nampak dari segi maksud ekonomi ni, dia adalah tentang kajian macam mana nak buat keputusan dari segi nak apa barang kita nak keluarkan. Barang apa kita nak keluarkan. Maksudnya, dia nampak dari segi pemikiran penjual. Yang ni maksudnya kalau orang nak berniaga, perkara pertama ataupun persoalan pertama yang dia fikir adalah nak berniaga. Okey. So, nak niaga apa? Apa barang yang boleh kita keluarkan? Okey, katalah kita dapat buat keputusan, saya nak berniaga pakaian. Okey, pakaian. Tapi macam mana kita nak produce pakaian? Yang passion macam mana kan? Ataupun kita kata macam mana kita nak dapatkan kemahiran tu semua tu. So how to produce. Jadi dia kena fikirkan. Tadi dah dapat what kan? What to produce. Sekarang how pula. Idea dah ada, lepas tu mungkin kita kena cari supplier, kita kena cari kedai-kedai yang jual kain. So maknanya kena fikirkanlah. Okay. Lepas tu kalau dah dapat berjaya menghasilkan pakaian, next punya decision yang kita nak ni, kepada siapa kita nak jual. Kan? For whom goods are produced. Maksudnya kita kena ada study tentang kat sini market ni banyak orang-orang tua pula. Okey, orang tua maksudnya pakaian ni agaknya sesuai tak? Kita je jual pakaian orang-orang muda contoh. Maknanya dia kena tengok pula target customer dia macam mana. Okey? Bila kita tengok tentang kepada siapa ni barang yang kita nak jual, lagi banyak dia punya lagi tidak anjal dia punya darjah pengeluaran tu, maksudnya mungkin barang dia penting kepada pengguna dan dia tidak ada pesaing yang ramai. Kita boleh bayangkan lagi banyak dia punya keuntungan yang dia boleh nikmatilah. Kalau dia nak menghasilkan barang yang mana target consumer dia terpilih, terhad, limited, yang itu kita kata
mungkin dia akan menghadkan dari segi dia punya ke potensi dia untuk dapat profit yang lebih ni. Tapi bergantung jugalah. Baik, next. Okay. Economics is the social science. Maknanya dia adalah bidang social science yang mengkaji tentang bagaimana individu, peniaga, kerajaan dan masyarakat cuba mengagihkan sumber yang terhad, scarce resources, sumber yang kurang, kekurangan sumber, to satisfy their unlimited wants and needs. Maknanya dengan sumber yang terhad, sumber kita yang kurang tadi tu, kita cuba nak meningkatkan kepuasan kita yang sentiasa, yang sentiasa tidak terbatas. Kita ada kemahuan, kita ada kehendak yang tidak terbatas. Itu dari segi konsep umum lah. Kemudian ekonomi ni juga adalah berkenaan tentang, ini kalau kita kejap kalau kita nampak barisan pertama ni, kalau kita tengok konsep yang pertama ni, dia nampak macam Hashim punya perspektif lah. Kalau kita tengok konsep kepada yang kedua ni, dia nampak kepada konsep Baptist and Dornbusch. Mengkaji tentang production, pengeluaran, pengagihan, distribution and consumption dan penggunaan terhadap barang dan perkhidmatan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi semua aktiviti ni. Maknanya kita akan tengok nantilah faktor pengeluaran dia macam mana. Nak berniaga, nak buka kilang. Maknanya tanah tu nak kena cari dulu. Lepas tu nak bina kilang pula. Ini kita akan lihat pada faktor-faktor lah. Lepas tu nak kena hire buruh pula. Kita akan lihat pada faktor-faktor tu nanti. Ekonomi juga adalah tentang memahami tentang bagaimana manusia ataupun masyarakat ni membuat keputusan. Dan bagaimana keputusan ni memberi kesan terhadap agihan sumber untuk keseluruhan kesejahteraan individu dan masyarakat. So maknanya apapun keputusan yang kita buat sebagai isi rumah, kita nak beli apa, dia akan beri kesan kepada diri kita, dia akan beri kesan kepada keuangan kita, dia akan beri kesan kepada keluarga kita. Itu adalah keputusan kita dari segi berbelanja. You nak beli kereta mahal, it's up to you. Maksudnya itulah kos yang akan kamu tanggung. Tetapi dari segi kepuasan mungkin kamu rasa suka, seronok dengan nak beli kereta import ke banding dengan kereta lokal. That is your choice. So begitu juga dengan kerajaan. Maksudnya kerajaan pun akan buat keputusan untuk, tapi kerajaan banyak buat keputusan untuk tujuan rakyat lah. Dia pun buat keputusan juga untuk perkembangan sektor di sini, sektor awam sendiri. Fundamental issues in economics. Selalunya bila kita cakap benda-benda asas dalam ekonomi, ada beberapa istilah lah. Istilah yang biasa kita akan jumpa tentang keperluan dan kehendak versus kehendak. Mana yang kita nak kena fulfill dulu? Keperluan kita ke kehendak kita? Apa maksud keperluan? Maksud keperluan ataupun wants, stuff we would really like to have. Maknanya yang ini kehendak, sorry. Kehendak ni barang-barang yang kita rasa kita sukalah. Dia mengatasi kepada keperluan. Keperluan ni benda yang mesti ada dalam hidup, iaitu makanan. At least kita dapat pakaian. At least kita dapat makan. At least kita dapat tempat tinggal. Kalau kita kata kita nak ekstra, contoh nak baju yang cantik, nak makanan yang sedap, yang mahal, tempat tinggal. Bukan kata atas cukuplah ada bumbung, ada dinding, cukup. Tapi kalau kita kata kehendak kita mungkin nak jauh lebih daripada tu. Kita nak rumah banglo. Maknanya itu kita punya decision lah. So kita kena bezakan tentang kehendak dan keperluan. Dalam ekonomi juga selalunya isu adalah berkenaan dengan sumber, resource. So dalam dalam senarai ini kita ada 4 faktor yang ataupun 4 jenis sumber lah. Sumber tu boleh datang dalam bentuk tanah. Tanah ni termasuklah sekali dengan air. Pokok-pokok. Inilah. Kemudian kita ada capital ataupun modal. Modal ni kita perlu ada lah duit. Sebab apa? Dengan duit kita boleh beli peralatan, beli mesin,
beli teknologi, beli kilang dan sebagainya. Modal perlu untuk kita nak set up kita punya bisnes. Okey. Kemudian kita kena ada manpower, manusia yang nak menjalankan kita punya bisnes kita. Okey, nak cari pekerja-pekerja, siapa yang nak buat pentadbiran, siapa yang nak buat technician, macam itulah. Technical part, technician lah. So maknanya kita memerlukan labor, buruh dan sebagai pengeluar ataupun usahawan yang mengeluarkan modal, menggunakan masa dan sumber, mereka lah yang akan mendominasi kesemua sumber-sumber ni untuk menghasilkan barang lah kan. Okey, so di pasaran kita boleh nampak ada kepelbagaian barang. Barang maknanya ada barang lah yang dijual dan juga perkhidmatan. Kadang-kadang perkhidmatan tu free, kadang-kadang perkhidmatan tu berbayar. Tu maknanya dalam pasaran kita nampak ada dua jenis kategori barang dan perkhidmatan. Okey, boleh kenal pasti kot kalau kita kata perkhidmatan tu jenis yang melibatkan orang yang bagi servis rundingan ke, keselamatan ke, pendidikan ke, semua melibatkan orang. Tapi kalau barang, beli barang lah. Okey, konsep lain tentang scarcities. Scarcities ni adalah kekurangan. Okey, masalah asas dalam ekonomi ni, kita ni berdepan dengan masalah sumber yang terhad. Having limited resources. Kita tak cukup duit, kita kekurangan masa, tenaga, bahan-bahan, semua limited. Masalahnya, kita punya idea, kita punya nafsu kita ni unlimited. Kita nak itu, kita nak ini. So, maknanya, bila kita kata unlimited wants and needs versus dengan limited resources, kehendak yang terlalu banyak, keperluan yang terlalu banyak untuk kita penuhkan, tapi kita ada sumber yang terhad, maknanya kita akan menghadapi kekurangan. Okey? Kita akan menghadapi kekurangan. So, bila kita ada banyak pilihan, sedangkan kita ada kekurangan, maknanya kita terpaksa membuat pilihan. Ada banyak alternatif kan? So, nak pilih yang mana satu? Yang ini pun sedap, yang ini pun sedap. Okay? Maknanya kita kena buat keputusan. Bila kita kata ada choice, kita involve decisions. Choice and involve decision. Maknanya kita kena buat keputusan. Macam mana kita nak memilih, nak membeli ataupun kita nak menjual barang ni. Kita nak jual barang ni, barang apa? Ni pun maknanya di mata, kacamata penjual. Yang ni di kacamata pengguna. Even macam you all. Tak ada pilihan dah. Hari ni mungkin masuk kelas. Orang lain tak masuk kelas. Contoh. Pilihan. So, kos lepas akan terhasil apabila kita kata kita dah buat keputusan. Pilihan ni adalah pilihan yang terbaik yang kita buat. So, maknanya pilihan yang keduanya pula menjadi kos lepas. Opportunity cost. Okay, the next best alternative that must be gone, forgone. Maknanya kita terpaksa melepaskan. Bye-bye lah dekat dia. Sebab kita dah buat keputusan. Kita memilih A dan kita terpaksa melepaskan B. Okay? Baik. This is a basic economic problem. Kalau tengok tadi macam konsep yang producer kan ni. What to produce, how much to produce, how to produce, for whom to produce. Maknanya kita kena buat decision. Yang ini pun pening kepala ni. Kalau nak bisnes, nak fikir apa, nak jual apa. Kena pula dapat kursus keusahawanan. Tengok lecturer kata, set up satu company dan berniagalah. Dan pastikan untuk dapat grade yang baik, you punya jualan adalah sebanyak sekian-sekian. Minimum. Pening kepala nak fikir, nak jual apa. Okay, ada setengah student jual makanan lah kot. Sebab student suka makan, selalu lapar kan. Okay, maknanya dia dapat student dulu. Dia menjawab yang ni. Dia kena fikir yang atas ni. Apa nak jual, berapa banyak nak jual, kepada siapa dia nak jual. So, kalau kita berjaya buat kajian, buat analisis semua benda ni, mungkin kita punya bisnes boleh berjaya lah. Okay, macam mana orang ekonomi cuba selesaikan masalah ataupun bila ada isu, macam mana cara dia berfikir untuk selesaikan masalah. Okey, selalunya orang-orang ekonomi ni sama ada dia suka membuat andaian
Kemudian dia akan ada next step, iaitu dia menghasilkan model. Okay. So, bila cakap make assumption ni, dia nak memudahkan cara dia nak memahami isu semasa berkenaan ekonomi lah. Maknanya assumption is to simplification a condition that economists make when developing economic model, theories and analysis. Maknanya bila dia nak menghasilkan sesuatu conclusion, nak menghasilkan sesuatu model ataupun teori tertentu, dia kena lihat keadaan satu-satu keadaan dan dia kena buat andaian. Contohlah, kenapa kerajaan tarik subsidi? Kenapa kerajaan apungkan? Oh, mungkinlah. Rasanya bajet dia dah banyak sangat kot. Dia dah tanggung macam-macam. Sekarang ni kan, duit tak berapa nak banyak, nak bayar hutang saja. Itu kita punya andaian. First assumption. Ataupun mungkin kita kata, rasanya kerajaan punya polisi ni nak tukar kepada sistem ekonomi kapitalis kot. Dia dah fed up dah, nak banyak sangat peranan dalam ekonomi. Itu next level punya assumption. Mungkin ada banyak lagi kos. Ataupun kita kata, mungkin dia menekan kepada pengeluar ataupun pembekal. Harga tu terlalu murah daripada harga pasaran. Jadinya mereka rugi. Yang menguntungkan adalah pengguna. Harga siling yang kerajaan tentukan, dia menguntungkan pengguna. Tapi dia merugikan pihak pembekal ataupun peternak lah. So, ada macam-macam assumption yang kita buat. Maknanya, selalunya kalau dia pada satu stage yang kita kata kita nak buat decision, maknanya orang ekonomi ni dia suka memilih dua hal. Maknanya kalau kita kata tadi, katalah harga ayam, dengan kita nak apungkan, saya nak fokus kepada perbelanjaan kerajaan saja, beban kerajaan. So, yang lain-lain ceteris paribus. Apa makna ceteris paribus? Yang ni perkataan yang paling dipegang oleh ahli ekonomi lah. Dalam arti kata lain, faktor-faktor lain, perkara-perkara andai-andaian lain tadi, kan? Maknanya bukan kata kita kata tak berubah lah. Maknanya kita hanya menampak dari segi perubahan harga ayam tu disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan. Maknanya kita cuma tengok faktor tu je. Faktor lain semua kita tak tengok sebab kita andaikan yang lain tak berubah. Cita rasa masyarakat tak berubah, permintaan masyarakat tak berubah. Sebab kita cuma nak fokus kajian kita kepada dua perkara saja. So, ceteris paribus is all other thing being equal. And holding other thing is constant. Maknanya kita melihat dua pun boleh ubah, yang lain-lain tu semuanya tak berubah. Sebab dia nak senangkan dia punya kajian. Sebab orang ni bila nak buat conclusion terhadap satu perkara, dia suka mengaitkan dengan benda lain. Kan? Kalau kita kata kenapa dia tak nak beli barang, dia cakap harga mahal. Ya ke? Entah sebab dia dah berubah cita rasa. Nampak? So, kita cuba mengaitkan faktor-faktor lain. Yang itu mengganggu kita punya keputusan terhadap kajian kita. So, sekarang ni, kau jangan cerita benda lain. Aku masuk pada skop, sekarang ni aku cakap pasal harga barang sebab tu dia mengurangkan perbelanjaan. Maknanya kamu hanya lihat kepada faktor harga. Yang lain-lain tu ceteris paribus. Itu cara orang ekonomi nak selamatkan dia punya conclusion dia dari segi decision dan juga output analisis dia. Supaya orang tak argue. So, selepas buat assumption, selalunya dia akan menghasilkan model lah. Model ni ada macam-macam bentuk model. Dia boleh jadi mungkin gambar rajah. Dia mungkin boleh jadi dalam bentuk regression. Kan? Ataupun teori. Maknanya, model yang dibentuk tu dia cuba nak memahami isu semasa lah. Ataupun dia nak memberikan satu solution. Ataupun dia boleh predict dari segi isu semasa tu berdasarkan kepada model-model. Okey. Saya nak tunjuk dua contoh yang dikatakan model dalam ekonomi. Yang paling biasa yang kita nak tengok adalah contohnya income circular flow. Aliran pendapatan. Satu lagi, biasanya ada keluk. Keluk pun digunakan oleh orang-orang ekonomi untuk menceritakan tentang dua perkara lah, dua pun boleh ubah. Okey, ni rupa model macam rajah kan. Dia nak cerita
pasal bagaimana production ataupun duit itu boleh berlaku dalam mengalir. Pendapatan itu boleh mengalir dalam dua sektor, isi rumah dan juga firma. Okey. Kalau kita lihat kat sini, isi rumah ni, kita ada sumber, iaitu sumbernya adalah kita menawarkan guna tenaga. Kita sebagai buruh. Okey, so kita menawarkan kita punya kemahiran kita, fizikal kekuatan kita untuk kita bekerja dalam faktor pengeluaran. Okey, maksudnya kita beri servis lah sebagai buruh, kita bekerja dan kebetulan firma ni memang demand. Maknanya dia memang nak mencari, nak hire staff, untuk bekerja dekat kilang. Contoh, operator pengeluaran. Contoh, maknanya kita bekerja lah. So, bila kita kata kita dah buat kerja, kita dah produce barang dapat dikeluarkan, maka barang itu dijual di dalam pasaran. Bergantung pada apa yang firma dikeluarkan lah. Bila dah dijual di pasaran, siapa yang untung? Firma. Dia akan dapat pendapatan dululah, keuntungan. So, daripada hasil jualan, kita boleh nampak dia akan beri dalam bentuk gaji kepada isi rumah. So, bila isi rumah dapat gaji, dah ada duit kan? So, kita beli barang dalam pasaran. Barang mana? Yang kita keluarkan tadi tu kita belilah balik. Contohlah. Macam tak ada barang lain. So, kita belanja. So, ini yang kita nampak dia punya circulation. Okay. Dari segi flow, kitaran kitaran pendapatan. Ini contoh macam mana orang ekonomi menjelaskan tentang satu-satu fenomena. Dia menghasilkan model. So, nampak macam imajinasi kita terbayang, oh faham. Bila ada gambar kita faham lah. Okay. Antara model ataupun kaedah lain yang orang ekonomi cuba tunjuk nak memahamkan keadaan semasa, kita menggunakan keluk. Keluk ni maknanya apa yang dikatakan sebagai keluk, dia ada panel yang menegak dan juga ada panel yang melintang. Okay, kita panggil dia sebagai keluk lah. Sekejaplah. Senyap sungguh ni. Faham ke tidak tah? Okay. Ni yang menegak ni dan juga yang melintang. Selalu keluk ni, bila kita kata ada dua panel, maknanya ada pemboleh ubah. Ini pemboleh ubah pertama, ini pemboleh ubah kedua. Bila kita bercerita tentang pemboleh ubah pertama dengan kedua, di cerita skop kita ni dua ni je. Maknanya kita tak tengok faktor yang ketiga, faktor yang keempat, faktor kelima. Bila kita bercerita naik turun dua ni, dia saling berkaitan antara dia. So, yang ini ceteris paribus. Kita freezekan dia. Dengan andaian benda ni tak berubah. Kita tak mengganggu pun pemboleh ubah lain. Kita tutup. Tu maksudnya cara dia nak menjelaskan tentang penggunaan keluk lah. Okey, baik. Dalam contoh ni, kita ada satu keluk yang paling asas, yang paling popular lah. Iaitu kita panggil sebagai PPC. Production Possibility Curve. Dalam bahasa Melayu kita panggil keluk kemungkinan pengeluaran. Ataupun singkatannya kita panggil sebagai KKP. Okey, keluk kemungkinan pengeluaran. So, boleh sebut PPC ataupun KKP. Okey, kita andaikan, ingat tadi kita kan sebagai orang ekonomi dia suka buat assumption. So, dia suka buat andaian sebab dia nak menceritakan kalau kita mengandaikan macam ni, apa jadi macam ni. Kalau kita buat andaian macam ni, apa jadi kepada keadaan macam ni. Okey, so kita andaikan dekat dalam negara kita Malaysia ni, kerajaan kata kita kena tingkatkan perbelanjaan ketenteraan. Sebab kita nak kena get ready. Kita nak hantar pasukan kita pergi Palestin. Contoh. Okay. So, kita boleh bayangkanlah macam mana bentuk perbelanjaan untuk mengeluarkan barang ketenteraan. Mungkin dia akan menyebabkan barang pengguna sikit lah. Kenapa? Ingat, sebab kita bercerita tentang apabila ada barang lain yang kita nak kena keluarkan, kita punya sumber terhad. Okay. Kalau contoh dekat sini, kalaulah kerajaan dia kata dia nak keluarkan semua sekali barang, semua sekali sumber yang ada, duit yang ada, duit ni boleh jadi dia dapat dalam bentuk cukai kepada syarikat, syarikat dalam bentuk cukai keuntungan syarikat. Maknanya kalau kerajaan kata kita decide nak produce banyak barang ketenteraan. Okay, maknanya
Semua sumber kita gunakan untuk, semua kutipan cukai itu kita gunakan untuk keluarkan senjata lah kata. So kita kata mungkin dia berada pada titik A dekat sini. Maknanya 150 yang kita produce, kita tak mampu nak sediakan any consumer goods. Tak ada langsung barang pengguna yang kita boleh hasilkan. Tapi kalau kerajaan pula fikir, tak perlu kot nak campur tangan. Tak apalah, kita produce je lah semua barang-barang. Duit yang kita ada untuk pengguna. Consumer good. So, dia akan menghasilkan pada titik F. Maknanya, kita menghasilkan 50,000 unit ke? 50 barang. Kita tak dapat menghasilkan sebarang senjata pun. Pada titik F. Kalau kita tengok ni, dia boleh berada kat mana-mana titik. Maknanya ini adalah keputusan kerajaan. Dia nak pilih B ke, C ke, D ke, E ke, F. Ikutlah. Contoh, kalau kerajaan kata kita bolehlah nak menghasilkan kedua-dua barang, tetapi mungkin kita hanya mampu dekat titik C ni. Maknanya 120 barang. Kalau kita boleh menghasilkan 120 barang senjata, mungkin selebihnya kita boleh hanya mengeluarkan 20 saja barang per pengguna. Okey. Kalau kerajaan buat decision pula nak mengubah kombinasi dekat titik D. Maknanya kalau daripada 120 dekat titik C ni, kerajaan terpaksa melepaskan sebanyak 30 unit. Dia memilih untuk mengeluarkan 90. Memilih untuk mengeluarkan 90 disebabkan oleh peningkatan 10 barang pengguna. Maknanya kerajaan terpaksa melepaskan sebanyak 30 barang ketenteraan. Dia menggunakan balik konsep. So kita belajar tadi tentang konsep sumber, kita belajar tentang scarcity, choice, opportunity cost, apa lagi kita belajar tentang beberapa konsep. So boleh tak kita nak apply dalam keluk KKP ni? Boleh. Kalau kita tengok konsep-konsep yang ada, kalau kita nak cuba imagine tentang macam mana menggunakan keluk, kita boleh membayangkan kita punya production. Dengan istilah-istilah ekonomi tadi. Titik Y ni. Y ni apa? Maknanya, ingat kalau yang ini kita kata mungkin tak keluar kan. Kita keluarkan semualah siap-siap. Titik A sampai F. Warna biru ni, garisan biru ni adalah sumber kita. Duit kita yang kita boleh fikirkan tentang berapa banyak barang yang kita boleh belanjakan untuk kita produce barang. So kalau kita sumber kita sampai limit ni, kita hanya menggunakan Y saja, banyak ni saja. Maknanya kalau dalam konteks ekonomi, kita tidak menggunakan sumber semaksimum mungkin. So itu kita panggil sebagai pembaziran. Membazir. So ekonomi ni, dia kalau nak nampak cekap, you ada 100 you belanja. Contoh macam itulah. Cekap dalam berbelanja, cekap menggunakan sumber. Maksudnya nampak tak ada orang guna, jom kita guna. Cekap menggunakan sumber. Gunakan sampai kepada titik B mungkin. Ini sampai kat titik ni je. Ataupun you pilih kat titik C. Kalau kita tengok Z pula, berangan je lebih ni. Sumber dekat sini. Tapi berangan tak sedia sampai titik ni. Yang ini kita kata scarcity. Ini kekurangan kita. Tak dapat nak kita sediakan sampai kat sini. Kemudian kita boleh kata C, D, E, F adalah titik-titik P pilihan kita. Andaikan kita berada dekat titik C. Apabila kita membuat keputusan untuk menghasilkan barang pada titik D. Maknanya D ni adalah pilihan kita. C adalah cost lepas kita. Opportunity cost. Dengan keluk KKP juga menggunakan model, sebenarnya dia boleh explain tentang perubahan-perubahan. Contoh kita ada 3 jenis perubahan dalam keluk KKP. Bila dia lukis macam ni, bayangkan you jadi seorang ekonomis, you nak cerita, you nak present pada government lah. Contoh you bekerja dekat economic planning unit. So you nak cerita tentang perubahan, you menggunakan keluk. So bila you kata asal keluk kita ni berada dekat garisan biru. Kita andaikan
Kita buat analisis, berlaku peningkatan terhadap barang pengguna. So, kita nak tunjukkan bila ada berlaku teknologi, kita bawa masuk teknologi dalam barang pengguna, dia menghasilkan production yang lebih baik, lebih banyak. Dia increase, lebih banyak. So, yang akan bergerak ataupun berubah keluk kita adalah warna merah ni. Yang ini tak berubah. Sebab teknologi hanya berlaku dekat barang pengguna. Tapi kalau kita pula menceritakan tentang perubahan terhadap barang ketenteraan, mungkin ada teknologi yang dimasukkan untuk menghasilkan lebih banyak senjata. So maknanya warna kuning pula. Okey? Macam mana pula kalau kita nak lihat dari segi pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi ni dia dinamik. Dia boleh merosot, dia boleh meningkat. Kan? Maknanya lagi banyak kita belanja, lagi banyak kita boleh produce barang, lagi banyak kita boleh spend duit kita untuk beli barang di pasaran. Mungkin kita punya GDP, KDNK kita jauh lebih ke depan. Okay, contohnya macam warna kuning ni. Asalnya warna biru. Okay, bila kerajaan kata kali ni, tahun ni, kita produce sangat banyak barang-barang kilang, pembuatan. Kita menghasilkan rumah-rumah yang baru kan, dan banyak permintaan. Okay, dia bergerak kepada kuning. Tapi kalau ada setengah keadaan mungkin kita lihat KDNK dikatakan negatif, pada paras negatif. Jatuh pasal apa ni? Maknanya warna merah ni GDP kita jatuh. Kenapa jatuh So buat analisis lah. Tengok-tengok rupanya ada natural disaster. Kena puting beliung, habis semua, ataupun perang. Habis hancur semua. So dia akan mengurangkan kita punya production kita. Okay? So dia bergerak ke dalam lah. Okey, kalau kita tengok pula dari segi populasi, penduduk pun boleh mempengaruhi keluk KKP kita ataupun PPC. Kita bayangkan nak mengeluarkan barang ni, dia boleh jadi bertambah, dia boleh jadi berkurangan. Kalau kita kata kita punya polisi kependudukan, satu rumah mesti menghasilkan setengah dozen anak, contoh, 2 mak berserta dengan 6 anak. So satu isi rumah tu adalah 8 orang. Increase in population. Kebetulan pula kadar fertility tinggi, kadar mortality tu rendah. Mortality ni orang tua-tua jangka hayat dia panjang, sihat, bertenaga. So, kita punya bilangan penduduk mungkin bertambah. Bila ramai orang bekerja, so dia meningkatkan kita punya production kita. Ni cara dia nak cerita lah. Ataupun mungkin dia kata berlaku penyusutan. Okay? Dia move backward pula. So mungkin berlaku decrease in population. Kajilah pasal apa berlaku pengurangan. Rupanya COVID. COVID. So pengurangan lah kita punya guna tenaga untuk menghasilkan dua-dua jenis barang. Okay, ini contoh cara macam mana kita nak menceritakan tentang perpindahan keluk disebabkan oleh satu-satu fenomena ataupun isu semasa lah. Baik. Next kita ada, sorry dah macam non-stop je. Pak habis kan? Makro versus mikro. Okey, apa itu mikro? Mikro nampak macam kecil kan? Apa itu makro? Okey, bukan makro dulu yang gudang tu. Makro maknanya benda yang sesuatu yang besar. Dari segi skop dia. Big picture. Agregat. So, bila kita kata micro, meaning small. How do individuals? So, maknanya kita fokus kepada individu isi rumah. Individual household. Individu isi rumah. Selalunya kalau kita nampak isi rumah ni, dia buat apa je kat pasaran? Dia belanja lah. Kan? Dia belanja, demand. So, dalam arti kata lain, kita nampak individu ni, household ni, sebagai huruf C. Kita wakilkan dia sebagai C. Consumption. Isi rumah berbelanja. Consumption. Menggunakan. Okay? Kemudian kalau skop kita hanya melihat kepada perbelanjaan firma. Firma pun nak belanja juga, tapi dalam bentuk pelaburan. Dia kena ada modal. Kena melabur. Produce barang, jual. Okay? So, maknanya itu masih dalam skop mikro. Isi rumah, kita, mak kita, adik-adik kita dalam rumah ni, semua orang belanja. Itu masih lagi dalam skop mikro. Kalau kita cerita tentang harga barang naik, permintaan kita banyak ni, kita beli banyak ni, itu masih lagi cerita tentang
Makroekonomi. Kalau firma pula, modal lah. Macam mana banyak dia, nak kena tengok kos dia. Tu masih lagi cerita tentang micro. Okay, government itself. Maknanya, tingkah laku kerajaan pula, dia merujuk makro ni kepada mikro ni, kepada dia punya decision untuk operational punya expenditure. Maknanya kerajaan nak beroperasi, dia pun nak kena belanja. Okay. So belanja kerajaan ni boleh jadi belanja mengurus bayar gaji, bayar allowance. Tu semua maknanya dia nak uruskan diri sendiri. Okay. So kalau kita kata semua benda yang untuk diri sendiri ni, nampak micro lah. Dia microeconomics. Tapi kalau kita dah mula lihat kepada big picture, we portray the big scope. Itu maknanya dalam makro. Kita gambarkan makroekonomi ni sesuatu yang besar. Contohnya, dia melibatkan semua guna tenaga yang ada dekat Malaysia. Kalau semua orang menganggur masa COVID, maknanya itu adalah isu makro. Unemployment. Tapi kalau semua orang kerja, si Ahmad seorang je tak kerja. Malas ke apa ke kan. Itu jadi isu dia sendiri. Mikro lah. Okay? Kita tak mengambil kira dia secara agregat. Tapi kalau semua orang, semua graduan yang keluar daripada universiti masih tak dapat tempat dalam pasaran, itu dah jadi isu makro. Kerajaan kena fikirkan macam mana nak menangani. Inflasi, harga barang naik. Naik. Semua orang rusing. Harga telur semua. Kalau harga telur, sikit je tu mikro lah. Tapi kalau kita kata inflasi harga kesemua menjadi isu yang besar, dia adalah makroekonomi. So sebenarnya cerita kalau kita punya skop makro ni, makro ni dia akan libatkan tentang dari segi ekonomi, masalah ekonomi, pengangguran, inflasi, bercerita tentang dasar-dasar kerajaan, iaitu sebenarnya adalah makro. Baik. Boleh buka mic ataupun boleh type, tapi buka mic lah senang. Boleh tak you sebut sama ada mikro ke makro daripada nombor 1 sampai nombor 6? Agak-agak nombor 1 ni apa? Yang ini dia kata krisis keuangan. Apa? Dia punya maksudnya isu-isu ni, fokus dia ni, mikro ke makro? Okey. Kalau kita bercakap tentang krisis ekonomi, krisis keuangan, yang ini cerita tentang makro ke mikro? Makro. Makro. Okey, betul. Kalau kita kata, aku nak makan, lapar lah. Nak makan apa tengah hari ni? Mikro ke makro? Mikro. Mikro. Okey. Mikro. Kalau kita, maknanya dari segi pengguna lah, ataupun isi rumah, individu. Kalau kita nak cakap pula pasal, shall we produce handphone or computer? Fikir, keluarkan apa? Should we increase the number of employee? Yang ni agak-agak dalam perspektif siapa? Penjual kan? Mikro. Mikro. Okay, pandai dah. Should the Bank Negara Malaysia increase interest rate for non-national car? Nampak tak interest rate benda yang makro ke mikro? Makro. Makro. Okay. Shall we increase our budget for public servant bonus? See, ni government punya cerita. Tapi you tengok, yang ni untuk diri dia sendiri ke untuk negara? Untuk maksudnya public servant. Government kan? Itself. So, mikro ke makro? Pening dah. Makro. Mikro ke makro? Sebab dia nampak kerajaan. Tapi ingat saya kata kerajaan kalau dalam perspektif dia sendiri, dia akan jadi mikro. Tapi kalau mikro lah. Tapi kalau dia lebih kepada rakyat punya position, punya decision, yang itu lebih kepada makro. So last but not least, high inflation rate. Skop dia adalah Makro. kadar inflasi. Makro. So kadang-kadang soalan exam macam ni je. Identify. Kena pasti mana mikro, mana makro. Nanti soalan, saya rasa soalan yang OL yang kedua tu adalah tentang permintaan dan penawaran. Nanti saya akan masukkanlah video. You dengar dulu video, baru you jawab soalan. Soalan pun identification macam ni. Isi tempat kosong.
Okey. Kita akan tengok lagi 2. Okey, lagi 2 kita punya subtopik iaitu the economic insight dan juga economic system lah. InsyaAllah tak lama dah. Kita cuba habiskan dalam pukul 1 lah Okey. Kalau kita tengok, mungkin ada banyak prominent figures dalam economic. Ada ramailah teori-teori. Tapi dalam perspektif ni kita ambil 2. Iaitu Adam Smith dan juga John Maynard Keynes. Bila sebut Keynes ni, dia ni yang yang bawa kepada konsep macam ekonomi makro untuk campur tangan kerajaan. Dia yang sibuk suruh kerajaan campur tangan untuk bantu ekonomi. Kalau Adam Smith ni, dia biarlah kita kata lebih kepada pergerakan sendiri dari segi permintaan dan penawaran, tak perlu campur tangan kerajaan. Yang ini kita akan tengok dalam sistem ekonomi nanti. Okey. Sebelum tu kita akan lihat dari segi siapa dia ni. Sebab ni selalu sebut Adam Smith. Okey, Adam Smith ni Scottish. Okey, Scottish, dia adalah ahli falsafah ekonomi. Masa zaman-zaman dia ni, dia banyaklah buat-buat tentang penulisan tentang uh, tentang ekonomi lah, tentang permintaan, tentang invisible hand. Dia buat teori dia lah, dia buat model dia. Sebab dia lihat apa yang berlaku dekat dalam keadaan pada masa dia membesar lah. Okay. So, orang gelarkan dia sebagai father of economics. Okay. Benda yang paling familiar dengan dia punya ataupun famous, paling popular kerja dia adalah tentang beberapa teori ni lah. Invisible hand, laissez-faire capitalism dengan division of labor. Okay, ni antara teori yang dia utarakan. Dia kata invisible hand. Okay. So, teori invisible hand ni, dia punya argument dia nak cerita pasal persaingan dalam pasaran. Okay. Dia boleh berlaku dalam 2 keadaan adanya permintaan dan penawaran. Maknanya dalam arti kata lain, setiap individu yang meminta berbelanja, dia percaya semua orang akan sentiasa berpotensi untuk meningkatkan dia punya self interest, maksudnya kepuasan dia. Kalau dari segi businessman pula, dia banyak dari segi nak meningkatkan keuntungan. Masing-masing akan ada dia punya interest lah, akan ada dia punya motif dalam pasaran. So, bila kita kata kita bergerak dengan masing-masing punya motif ni, kita boleh bayangkan macam mana pergerakan permintaan dan penawaran itu dia boleh seolah-olah nampak seperti ada yang mengatur, yang menyusun. Contoh, kalau kita kata kita belajar tentang demand dengan supply nanti, apabila kita nampak satu keadaan demand yang tinggi, kalau semua orang sibuk belanja, ia akan menyebabkan penjual meningkatkan harga. Okey, banyak permintaan. So, ambil peluang lah kan sebagai penjual, naik harga. Bila naik harga pula, pembeli rasa terbeban, duduk diam-diam tak belanja. So, bila tak laku barang di pasaran, penjual biasanya akan mengurangkan pula harga, turun lagi harga. Dia seolah-olah macam keadaan itu ada yang menyusun. Umpamanya saya boleh gambarkan macam ni lah. Kita faham tentang keadaan bila lampu trafik light hijau, semua orang jalan. Bila kita kata lampu trafik light merah, semua orang berhenti. Maksudnya kita faham dari segi ada keadaan tertentu, kita akan bertindak secara bersama macam tu. Sebab tu saya kata tadi, economic reasoning. Kita ni, Allah dah cipta kita memang secara ekonomi. Berfikir secara ekonomi. Semua orang akan rasa rasional. Harga barang mahal kat pasaran. Orang tak belanja, duduk diam-diam je. Tak beli banyak. Ataupun beli, kalau perlu sangat, beli satu. Tapi bila harga murah, kita memang gila-gila beli. Benda tu, harga naik, harga turun, seolah-olah, kata Adam Smith, ada tangan yang tak nampak yang mengatur semuanya. Kan? So, yang ini yang bila dia nampak keadaan itu boleh bergerak sendiri, dia jadi macam harmoni. So, dia kata, tak perlu ada mana-mana campur tangan daripada kerajaan untuk nak menentukan harga. Contohlah kan. So, besok kalau kita kata harga ayam itu diapungkan, maknanya harga tu bergantunglah kepada kos,
ternakan macam mana, dari segi nak bagi dedak tu kos dia tinggi ke tidak. Maksudnya semua benda tu dia akan menghasilkan ayam yang untuk kita jual pasaran. Kalau ayam tu murah lah. Kalau murah mungkin orang akan stok ayam banyak-banyak. Tapi kalau ada satu masa harga ayam mahal, kenapa? Mungkin berpenyakit dan sebagainya kan, orang tak nak beli, so orang jual murah. Dia ikutlah, maksudnya benda tu dia akan ikut kepada keadaan semasa. Tak perlu campur tangan kerajaan pun. Yang ini Adam Smith punya argument ni. Okay. So, satu lagi, bila Adam Smith nampak kepada uh, apa kita kata pergerakan ataupun operasi dalam pasaran ni, permintaan dan penawaran ini, dia menghasilkan satu sistem lah dalam pasaran yang dia nampak sebagai laissez-faire ataupun nama lain capitalism ataupun market system. Kadang-kadang orang ni menggunakan banyak nama. So bila kita merujuk pada market system, sistem pasaran, merujuk kepada sistem laissez-faire, merujuk kepada sistem kapitalis, kita sebenarnya sedang merujuk kepada teori Adam Smith. Yang kita ingat tadi. Yang ni maknanya tak ada campur tangan kerajaan. Segala pergerakan permintaan dan penawaran hanya bergerak sendiri oleh pasaran. Okey, yang ini kita nampak ada perkaitan lah dengan invisible hand tadi tu. Okey, yang ketiga antara teori popular yang Adam Smith utarakan adalah tentang division of labor. Okey, division of labor ni maksudnya ada banyak orang nak bekerja ni kan. Dia rasa kalau kita nak increase kita punya productivity, kita nak efektif dari segi production kita, better you buat division. Maksudnya ini division tak pernah kilang, tak ada experience ni. Bahagian A. Ini bahagian B, di division C. Maksud semua orang ada division. Supaya bila ada division, kita akan repeat benda yang sama, dia akan meningkatkan kecekapan, dia akan boost production productivity. Faham tak? Cuma nanti ke depan kita rasa macam bosan lah. Mungkin dia ada dia ada pertukaran lah. Kan division ni. So ini yang kita kata Adam Smith punya teori. Kita ada satu lagi, kita ada Keynes. Kalau siapa yang biasa ada belajar tentang ekonomi, tingkatan 6 ke, diploma ke, mungkin familiar dengan nama Keynes. Keynes ni hidup dalam keadaan semasa Great Depression lah. Dia nampak apa yang kita katakan sebagai economic instability. Great Depression ni maknanya dalam tahun 1930-an tu, yang ini dia menolak kepada statement Adam Smith yang sebelum ni Adam Smith kata, apa nak susah kalau kita kata orang tak berbelanja, kan? Kenapa orang tak belanja? Tak ada duit. So biasanya permintaan daripada isi rumah kurang, selalunya penjual akan mengurangkan harga supaya bila harga lebih murah, orang akan beli. Dalam arti kata lain, orang akan beli, dia akan meningkatkan perbelanjaan dan aggregate demand tu akan tinggi. So settle lah masalah. Tapi masa Great Depression, apa yang terjadi pada zaman ini dikatakan sebagai pengangguran besar-besaran. Bila menganggur, orang tak belanja, kan? Bila kita kata orang tak belanja, penawaran pun dah menurunkan ni, dia punya price, tapi aggregate demand tu tak naik-naik. Tak naik-naik. Maknanya dia tak selesai. Yang ini dia dah jadi huru-hara lah. Adam Smith punya teori tadi. Aggregate demand tu tak boleh naik juga. Apa yang Keynes cadangkan, untuk selesaikan instability tadi ataupun ekonomi meleset tadi, dia cadangkan supaya ada active government role. Maksudnya kerajaan kena campur tangan dalam ekonomi melalui dia punya dasar fiskal dan keuangan. Yang ini kita akan belajar ni, kalau saya cerita ni panjang lah. Maksudnya macam mana kaedah ataupun instrumen yang kerajaan gunakan melalui cukai dan belanja boleh membetulkan aggregate demand tadi. Boleh ubah behavior isi rumah untuk berbelanja. Okay? Sebab menurut Keynes, selalunya akan berlaku paradox thrift. Kita sebagai manusia ni, kita selalu takut. Bila ekonomi nak jatuh, selalunya semua orang akan berfikir sama. Ekonomi meleset. Jangan belanja. Sesak kita nanti. Jom kita saving. Sebenarnya bila you tak belanja dan you buat tabungan, sebenarnya macam ni, Keynes content actively saving during recession. Kalau kita kata kita reduce spending
kita mengurangkan perbelanjaan, kita simpan duit. Dia kata apa? Leading to vicious cycle, declining demand and economic stagnation. Kamu akan hanya menyebabkan kejatuhan kepada permintaan. Maknanya, dah lah ekonomi dah meleset, semua orang tak belanja, ekonomi terus jatuh. Yang ini kita panggil sebagai paradox drift. So demand side economic. Tengok dia kata, masa Great Depression, masa ni dia believe dari segi kita nak meningkatkan demand tu melalui government intervention. Dia macam ada relate jugalah. Macam mana government intervention ni boleh mempengaruhi aggregate demand untuk naik. Maknanya mungkin juga melalui fiscal dengan monetary policy lah. Okay. So yang ini nanti kita akan tengok dari segi Keynes punya sistem lah. Okay, economic system. Kita ada 3. Okay, market system, mixed economic system, kita ada planned economic system. Ini semua ada dia punya scholars ataupun prominent inside economics. Maksudnya di belakang kepada kaedah-kaedah sistem-sistem yang kita amal ni, ada pelopor-pelopor yang menyarankan you buat ekonomi sistem macam ni, ekonomi sistem macam ni. Okay. So far boleh kita kata kat dalam dunia ni majority amal kapitalis sistem. Maknanya mereka ni tak suka campur tangan kerajaan banyak sangat dalam ekonomi. Okay. Kalau kerajaan letakkan harga ceiling untuk barang-barang tertentu, dia menjahannamkan dari segi perniagaan penjual. Tapi dari segi pengguna dia menjamin kebajikan sebab harga jauh lebih murah. Nanti sebuah harga ceiling pun benda harga ceiling itu kan. Okay. Nanti kita akan belajarlah. Ada juga kadang-kadang kerajaan letakkan harga lantai. Yang itu pun menjerut juga kepada majikan. Contoh selalu yang kerajaan letakkan harga lantai. Harga lantai ni maksudnya paling bawah sekali. Okay. Minimum. Gaji minimum. Contoh gaji minimum. Maksudnya bila kerajaan dah keluarkan polisi, gaji minimum boleh tentukan 1,500. Maknanya kurang daripada tu salah lah. Sebab dia jadi polisi kan. So maknanya kalau majikan ni dulu gaji aku bagi 1,000. Sekarang ni kerajaan umum naik 1,500. Dia dah meningkatkan kos kepada pihak firma ataupun peniaga. Bila kos tinggi, apa jadi kepada harga barang? Macam itulah. Dia akan beri kesan. So, kebanyakannya orang-orang atau negara-negara ni yang warna hijau ni, dia lebih suka kalau ekonomi tu bergerak secara semula jadi. Ada permintaan, adalah penawaran. Tak ada permintaan, kuranglah penawaran. Okay? So, mixed economy ni, contoh Malaysia, Brunei, China pun on the way jugalah. Okay, plan ekonomi ni lebih kepada sosialis. Ini hanya negara-negara tertentu saja yang kita rasa macam semuanya kerajaan tentukan. Nanti kita akan tengok. Baik. First, market economic system. Apa dia market economic system? Yang kita nampak kapitalis tadi tu kan? Okay. Dia adalah free market system, kapitalis system, ataupun market economic system. Ekonomi pasaran, ekonomi kapitalis, ataupun pasaran bebas. Nama yang sama lah. Okay. So, siapa yang memiliki sumber-sumber kat dalam negara tu? Siapa yang kawal dari segi sumber? Nak produce barang banyak mana? Siapa yang kawal? Okay, kalau untuk market system, kita kata private individual. Orang kaya, kalau banyak duit, dia lah yang akan kontrol. Dia yang akan jadi pemilik kepada banyak harta dekat dalam dunia. Okay, maknanya businessman. So dia akan kontrol lah, maksudnya dia akan jual barang, dia akan kawal sumber-sumber alam semula jadi tu kan, semua dia. Kilang-kilang semua dia buat. Okay, so maknanya keputusan ni akan bergantung kepada based on demand and supply lah. Lagi banyak penawaran yang dapat ditawarkan, lagi banyak barang dikeluarkan di pasaran, selalunya harga yang ada di pasaran jauh lebih rendah lah. Tapi kalau kita kata barang tu susah nak dikeluarkan, selalunya barang akan harga tinggi. So benda tu akan mempengaruhi demand. Okay, dengan level mana keperluan barang tu. Ini maknanya based on demand and supply. Dari segi nak buat keputusan ni. So apa je peranan kerajaan? Adakah dalam ekonomi sistem ni? Tak nak. Sangat dekat saya. Satu dah. Adakah tak ada kerajaan ke dekat dalam ekonomi sistem ni? Ada. Maknanya kerajaan ni dia ada peranan yang sangat terhad. Hanya sebagai
menggubal undang-undang, melaksanakan undang-undang dan peraturan. Dia kena jaga. Dia kena jaga apa? Keadaan persaingan. Keadaan yang mana kalau kita kata hanya kerajaan je yang ada authority. So kalau kita kata bila nak berniaga ni, orang ni kadang-kadang rakus kan. Dia nampak bisnes A ni maju. Jom kita berniaga macam dia, kita ciplak barang dia. So tengok-tengok harga dia jauh lebih murah. Sebab mungkin kualiti dia kurang kan. Tapi orang ni suka pada alternatif. Ada alternatif yang lebih murah, orang akan beli. So itu dari segi hak milik. Okay, property right. Ini government yang kena provide. Okay, contoh. Kita kata dekat US, UK dengan Singapura. Ui, betul lah dekat saya. Okay. Yang ni yang selalu banyak menghasilkan market failure ni. Okay, market failure kamu boleh lihat dalam video. Yang kedua lah. Okay, next kita ada mix system. Okay, mix system ni ekonomi campuran. Bila kita kata campuran, maknanya ada kerajaan, ada swasta dalam kita punya pasaran. Cumanya kita tak tahu siapa yang lagi kuat peranan dia. Yang ini nanti mungkin dalam belajar dasar fiskal kamu akan didedahkan tentang saya sektor awam lah. Saya sektor awam ni maknanya lagi besar peranan dia dalam ekonomi, lagi besar degree dalam mix ekonomi sistem. Okay? Tapi benda tu dia tak kita kata apa? Dia tak constant ataupun dia tak rigid. Dia boleh berubah-ubah. Sometimes mungkin 50-50. Kerajaan nak campur tangan di berpuluk. Okay. Ataupun mungkin ada dalam keadaan tertentu, kerajaan kata macam ni lah, kita nampak sekarang ni, polisi kerajaan banyak macam nak lepas tangan dah kan. Pasal harga barang di pasaran. Itu maknanya kita nampak. Contoh Malaysia ni kan. Malaysia, Singapura, Germany. So dari segi nak buat keputusan dalam pasaran, dia akan ada melibatkan kerajaan punya policy dan juga perbincangan mungkin dengan private sector lah. Okay. So role of government, regulate marketing, provide essential services. Okay, dia akan masuk juga dalam pasaran, provide service, education. Padahal mungkin education ni pun private boleh produce kan. Tapi disebabkan oleh masalah yang dihasilkan oleh pasaran swasta. Okay, pasaran bebas. Kalau kita kata education tu dengan bayaran yang mahal, so hanya orang-orang kaya je yang boleh belajar. That's why government kena provide education. Sama juga dengan healthcare. Hospital swasta versus hospital kerajaan. Yang ini kita nampak ada peranan kerajaan dalam pasaran. Okay. Baik. Last sekali. Ikutkan panjang saya nak cakap ni. Tapi tak boleh tahan dah. Saya punya tekak dah perik sangat dah. Tak nak gerak pula. Tak nak ada hang. Okay, last kali kita ada. Okay, Karl Marx. Karl Marx ni, dia ada nama sebagai Plan Economic, Common Economic ataupun Sosialis Ekonomi. Yang mana kalau kita tengok sebenarnya, yang ini 100% government punya control dan ownership. Semuanya kerajaan tentukan. Hang nak pakai baju apa? Okey, baju putih. Okey, semua baju putih je dia produce untuk rakyat dia. Tak ada kepelbagaian langsung. Maknanya dia control dari segi ownership, dari segi resource kat dalam negara. Semua dia yang tentukan. Okay, decision making made by government. Memang central planning, central authority, semua dia buat. Okay, kerajaan pusat. Maknanya kita nampak, kita boleh gambarkan betapa besarnya peranan kerajaan dalam ekonomi. Ini semua kita panggil dulu Soviet Union, Cuba, North Korea. Okay. Kalau akhir sekali saya boleh kata macam inilah. Jadi kalau kita ada satu line kan. Ini adalah garisan intervention, government intervention. Maknanya kalau kosong kat sini, yang ini adalah
sosialis. Yang 100% government intervention, campur tangan kerajaan. Yang ini kita panggil sebagai plan ekonomi ataupun kita panggil common ekonomi. Okey, ataupun sosialis. Semuanya kerajaan tentukan. So kita yang mix, bagi kita yang mix, kita bukan boleh dekat sini. Sorry nah. Kalau kita kat sini, kalau dekat sini, maknanya contohlah kan. Oh, 70% tak nampak. 70% private, balance 30% government. Umpamanya lah. Okey, maknanya banyak digerakkan oleh oleh pihak swasta. Tapi tiba-tiba kerajaan banyak dasar, benda semua nak buat. Mungkin dia buat kat sini pula, 50-50. Okay, kita ubah pula, kita nak naikkan perbelanjaan di peringkat awam, perbelanjaan awam. Boleh jadi sini, 50-50. Maknanya sini private, sini government. Dia boleh ubah-ubah kalau untuk mix system. Okay, yang ini kita boleh tengok dari segi, kita ada indikator kita untuk kita tengok. Kita ada KDNK, kita ada aggregate demand. Dekat situ kita ada komponen private punya belanja berapa banyak mana. Government punya belanja banyak mana. So kita boleh buat analisis lah. Okey, untuk tahun ni mungkin government banyak belanja. Zaman-zaman Tun Mahathir dulu jadi Perdana Menteri, dia banyak dasar yang dia nak kena capai kan. Itu memang banyak perbelanjaan kerajaan. Okay. So mungkin boleh buat tesis lah kot kan, kalau kata nak tengok dari segi besar mana peranan kerajaan dalam ekonomi. So kita sampai dekat sini saja. Okay, untuk next video ni boleh tengok akses satu lagi video, the role of government lah. Okay, saya tutup video ni.